Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau bermula dengan berita baik kisah rasul-rasul. Ini adalah kisah selepas Yesus dibangkitkan. Apa pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut Yesus buat. Okey. Kita mendengar kata pengantar dulu. Okey. Kisah Rasul-Rasul adalah sambungan kitab berita baik yang disampaikan oleh Lukas. Tujuan utama kisah Rasul-Rasul adalah mengisahkan bagaimana dengan pemimpin Roh Allah, iaitu Roh Kudus Allah. Pengikut-pengikut Yesus yang mula-mula mengkabarkan berita baik tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi. Kitab ini menceritakan kisah pergerakan Kristian yang bermula antara orang Yahudi. Kita mesti ingat juga Yesus adalah dalam kelahirannya orang Yahudi juga. Okey. Lalu menjadi kepercayaan untuk seluruh dunia. Penulis kitab ini mahu meyakinkan para pembacanya bahawa orang Kristian bukanlah satu anasir politik subversif yang mengancam Empire Roma. Okey? Orang Kristian tidak berunsur politik. Okey? Dan bahawa agama Kristian menyempurnakan agama Yahudi. Okay? Ini adalah berita baik yang dipamparkan untuk orang-orang yang belum percaya, orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Okay? Mari kita bermula dengan babak 1. Saudara Theophilus yang terhormat, di dalam kitab saya yang pertama, saya telah menerangkan segala perkara yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak dia memulakan pekerjaannya sehingga hari ini. Dia diangkat ke syurga. Sebelum Yesus diangkat ke syurga, dia dengan kuasa Roh Allah memberikan petunjuk kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya selama 40 hari setelah kematiannya. Banyak kali Yesus menunjukkan diri dengan mengatakan nyata sekali kepada rasul-rasul itu, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahawa dia benar-benar hidup. Selepas 3 hari kematiannya, selepas 3 hari Yesus bangkit. Ini adalah cerita selepas Yesus dibangkitkan. Mereka melihat Yesus dan Yesus berkata-kata dengan mereka tentang pemerintahan Allah. Tengok, sebelum Yesus dalam pekerjaannya, dia memberitahu tentang pemerintahan Allah. Okey, selepas dia dibangkitkan, dia sambung lagi untuk memberitakan pemerintahan Allah. Okey, ayat 4. Apabila mereka berkumpul, Yesus memberikan arahan ini kepada mereka. Janganlah tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah pemberian yang sudah dijanjikan oleh Bapa aku. Okay? Dan yang sudah aku beritahu kamu dahulu. Yohanes pembaptis kamu dengan air, tetapi beberapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah. Ini sangat penting. Setiap Kristian mesti dibaptis dengan Roh Allah.
Yesus diangkat ke syurga. Ayat 6. Apabila rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, adakah sekarang Tuhan akan memulihkan pemerintahan bangsa Israel?" Yesus menjawab, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa aku di syurga. Kerana hal itu hal Bapa di syurga." Dia panggil kita jangan risau. Okey? Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksi aku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria serta sampai ke hujung bumi. Setelah Yesus berkata demikian, dia diangkat ke syurga. Sementara mereka memandang Yesus di langit, lalu awan menutupi Yesus daripada pandangan mereka. Mereka masih memandang ke langit sementara Yesus diangkat. Apabila dengan tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berdiri di sisi mereka. Hai orang Galilea," kata kedua-dua orang itu. "Mengapa kamu berdiri menengadah ke langit? Yesus yang kamu lihat diangkat ke syurga akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat tadi." Pengganti Yudas, ayat 12. Kemudian rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dan Bukit Zaitun, dan kira-kira 1 kilometer jauhnya dari bandar. Setibanya di Yerusalem, mereka pergi ke rumah tempat mereka menumpang, lalu naik ke bilik di atas. Rasul-rasul itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfius, Simon Patriot dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka sering berkumpul dan berdoa bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama wanita, termasuk Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Beberapa hari kemudian, pengikut-pengikut Yesus berkumpul. Kira-kira 120 orang pengikut hadir dan Petrus berdiri untuk berkata-kata. Dia berkata, "Saudara-saudara, apa yang tertulis di dalam Alkitab harus berlaku. Dahulu Roh Allah melalui Daud bernubat tentang Yudas yang pemimpin kumpulan orang yang menangkap Yesus. Yudas salah seorang daripada kita, kerana dia pun dipilih supaya bekerja bersama-sama kita." Yudas membeli sebidang tanah dengan upah yang diterimanya kerana melakukan perbuatan jahat. Di situ dia jatuh lalu mati. Perutnya terbelah dan isi perutnya terburai. Semua orang yang tinggal di Yerusalem mendengar kejadian itu. Itulah sebabnya dalam bahasa mereka sendiri, mereka menamakan tanah Al-Qadamia yang bererti tanah darah.
kita boleh melihat Yudas melakukan perbuatan jahat. Dia menggunakan 30 keping wang perak itu untuk membeli tanah Akademia. So tanah itu bermakna tanah darah kerana dia mengkhianati Yesus. Petrus berkata lagi, hal itu berlaku kerana di dalam kitab Mazmur tertulis, biarlah rumahnya menjadi kosong. Janganlah tempat itu didiami orang. Ada tertulis juga, hendaklah orang lain mengambil alih tugasnya. Oleh itu, seseorang harus menyertai kita untuk menjadi saksi bahawa Tuhan Yesus sudah bangkit daripada kematian. Orang itu haruslah salah seorang daripada orang yang sentiasa bersama-sama kita. Pada masa kita mengikut Tuhan Yesus ke serata tempat, dia harus sudah menyertai kita sejak Yohanes Pembaptis orang sehingga pada hari Yesus diangkat ke syurga. Orang yang hadir di situ mencadang 2 orang. Yusuf yang disebut Basabas yang juga dipanggil Justus dan Matias. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan, Engkau mengetahui hati semua orang. Yudas sudah meninggalkan tugasnya sebagai rasul dan sudah menerima ganjarannya. Tunjukkanlah yang mana antara 2 orang ini yang akan Engkau pilih untuk menjalankan tugas itu bagi menggantikan Yudas. Kemudian mereka menentukan pilihan dengan undi dan Matias terpilih menjadi rasul untuk menyertai 11 orang rasul yang lain. Ini adalah permulaan kisah-kisah rasul. Ini adalah kisah rasul babak pertama. Okey. Sekian, terima kasih. Shalom.